Ada jamu dah ini. Kita balik pada hak Islam dengan ihsan, terima dengan laksana. Contoh-contoh ni bukan contoh kerana lelaki perempuan, tidak ni. Tak ada nak tuju pada siapa-siapa ni. Tak ada kaitan lelaki perempuan. Cuma nak contoh hukum agama, perkara agama yang diketahui secara mudah. Orang tahu belaka ini syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kerana siapa-siapa ni, bukan kerana lelaki ke puan. Mana syariat agama poligami. Faham tak? Poligami. Apa poligami? Tu syariat agama. Semua orang tahu belaka. Orang kafir pun tahu. Kalau masuk Islam boleh kahwin lebih dari satu. Orang kafir pun tahu. Perkara poligami ni perkara agama yang diketahui secara mudah-mudah. Orang tahu belaka. Orang Islam kena terima. Lelaki ke perempuan apa kena terima. Sudah orang lelaki hak gitu kena terima lah. Dah kita orang puang nanya lah kita. Oh jadi Tuhan kita ni dah adil. Dia masuk alik orang lelaki. Dah orang lelaki je. Orang lelaki sedap. Alik dia tu. Jadi hukum Tuhan ni ada ke hak alik mana-mana? Alik lelaki ke, alik puang ke? Tuhan ada kepentingan ke lelaki puang ni? Kalau hukum manusia, hukum yang diputuskan oleh manusia, ada alik dia, ada alik kaum dia, ada alik puak dia. Tu kalau manusia buat. Sebab manusia ada kepentingan. Tapi Allah, hukum Allah ni ada ke? Belah mana? Masuk belah ni, untung belah ni, rugi belah ni. Tuhan berat sebelah, masuk oleh lelaki, oleh puan Tuhan. Gitu ke agama? Ada. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Mana apa? Kena terima. Orang puan pun sama, kena terima. Itu hukum agama. Kalau tu lelaki nak menikah, saing selalu. Kita saing selalu dah. Kita ngaji dah ni kan. Terima, saing selalu. Nak berapa surat lelaki? Ni ambil sesurat, nak bini selagi. Je, ada 3 lagi kan. Saya saing 3-3. Mari 3 orang. Saya saing lagi 3-3. Lah kali tak payah minta saing dah. Pakai jalan dah ada 3 dah. 3 kertas dah ni. Saing 3-3 lalu. Mana? Baru terima. Kita kena beza. Terima bab hukum tetap. Terima bab hukum tetap. Jangan ada persoalan hak ni. Bab pelaksanaan. Tu cerita lain. Bab pelaksanaan. Sama ada dilayak ke tak layak ke, berkemampuan ke tak berkemampuan ke, itu bab pelaksanaan. Itu bukan bab Islam. Bab Islam terima hukum, terima bulat-bulat. Bab pelaksanaan, tu baru kita boleh bincang macam mana tu layak ke tak layak ke, mana nak setuju ke tak setuju ke. Itu bab pelaksanaan. Hukum jangan kosong. Ini orang puang dia kena cermat ni. Sebab oleh lelaki kadang-kadang dia ambil kesempatan agama. Dia kata hukum Allah. Dia kata hukum Allah. Jangan kita lajak. Hukum Allah tak pakai. Batal Islam kita. Habis amal ibadat kita daripada balik sampai kita tua. Tak saja kita ni. Tok lelaki kitanya boleh bini baru. Kitanya batal habis ibadat daripada muda sampai ke tua. Hukum jangan kosong. Walaupun suami tu kata hukum Allah benarkan, kita kata memang kita orang Islam terima ni hukum Allah. Yang mu tak setuju bab pelaksanaan, awak layak ke tak layak, tu cerita lain. Cuma ceritanya hukum jangan kosong. Suami pun jangan menggunakan hukum. Sebab apa? Takut terbabah. Hukum poligami ni hukum Allah ni, Quran sebut terang-terang ni. Dia suruh hukum di hadapan. Kalau isteri terlajak, hukum Allah tak adil, hukum Allah maknai perempuan, hukum Allah tak sesuai. Habis. Lepas tu jangan situ bab hukum. Kalau nak bini situ bab kelayakan, keperluan, apa sebab. Ni cerita bab pelaksanaan. Jangan konsep bab hukum. Bincang bab tu, balah bab tu. Bab hukum jangan balas, bab hukum jangan. Orang Islam kena terima bulat-bulat. Islam lelaki ke Islam perempuan ke, hukum Allah kena terima bulat-bulat. Jangan ada konsep bab tu. Kalau nak balas, nak bahas bab pelaksanaan. Tak jadi saing dah bulaknya dah. Saat ni kan kena saing dah.
Dah ada saing lah pulaknya. Oh, ada jalan pulak dia kata. Tapi kita kena jaga agama kita, jangan jatuh agama ni bab agama ni. Pernah sekali dalam TV dipanggil puak-puak ni, puak-puak hak liberal ni. Dia cakap terang-terang dalam TV, hukum poligami menganiayai perempuan. Free je dia bercakap seumpama tu. Ini hukum agama. Kalau hukum poligami menganiayai perempuan, menzalimi perempuan, siapa yang menganiayai perempuan? Siapa yang menzalimi perempuan? Allah Ta'ala. Gitu ke Allah Ta'ala? Tapi kalau kata orang lelaki, suami yang tidak berkelayakan tapi berpoligami juga menganiayai perempuan, itu lain. Pelaksanaan tak betul. Pelaksanaan tak betul. Bukan hukum tu menganiayai perempuan, pelaksanaan hukum tu. Ihsan tu tak betul. Itu lain. Lepas tu kata kena tak molek. Terima hukum, terima pelaksanaan. Ni dua perkara yang berbeza ni. Bab hukum jangan kosek. Bab hukum jangan kosek. Kita bahas bab pelaksanaan. Sebab itulah kalau ada pengawalan. Jadi apa ni? Pejabat agama buat satu kawalan. Buat syarat bagai-bagai untuk diluluskan poligami. Tidak ada masalah. Sebab itu hanya pengawalan berkaitan pelaksanaan. Kalau jabat agama kata nak mengharamkan poligami, tu babi hukum, boleh. Tapi kalau kata nak buat kawalan supaya pelaksanaan dia tu tidak disalahgunakan, tu cerita lain. Tapi kalau nak membatalkan hukum, nak mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah, itu engkar perkara agama. Nak mengharamkan poligami, tak boleh. Lepas tu nak mengawal pelaksanaan, itu cerita lain. Itu untuk maslahat. Sebab dulu pernah timbul satu kempen NGO. Dia kempen satu suami satu isteri. Kan? Suka orang dengar tak? Kempen dia panggil apa? Monogami. Monogami tak? Kempen monogami, satu suami satu isteri. Yang respon mula-mula sekali adalah Mufti Perlis. Sebab apa dia respon mula-mula sekali? Sebab di negeri dia lah hak paling mudah nak boleh poligami. Jadi sumber pula pada mereka nya. Tiba-tiba ada kempen satu suami satu isteri. Maka Mufti Perlis ni kata kempen seumpama tu boleh bawa pada syirik, kepada redah, pada murtad. Hak Mufti Perlis ni hak Haji Yahya apa dulu? Bukan hak kemudian ni, hak dulu. Haji Jahaya ke nama apa ke? Yahya ke Jahaya ke? Jahaya tau. Hak Mufti dulu-dulu. Bila timbul kempen satu suami satu isteri, dia yang pertama ni komen. Kempen seumpama ni kempen nak tolak hukum agama. Ini bahaya. Sebab membabitkan hukum. Yang boleh dibincangkan, yang boleh dibuat kawalan adalah pelaksanaan. Jadi makna kalau kata tak setuju betul pelaksanaan. Jangan tak setuju betul hukum. Sebab apa? Sebab suami tidak berkemampuan, suami tidak berkelayakan. Tiba-tiba suami berkemampuan, suami berkelayakan. Mana pula? Mana? Orang perempuan ni pula bukan perempuan tu sendiri. Hak sibuknya mak dia sibuk. Mak dia sibuk. Mu jangan bodoh nak witu laki muka orang, mak dia sibuk. Tuan diri ni okey dah, sebab dia tahu masalah rumah tangga dia. Tuan diri ni, isteri ni sudah tahu masalah rumah tangga dia. Maka isteri ni kira okey lah. Yang mari ngasutnya siapa? Mak dia pula. Mu jangan bodoh sangat. Dan boleh bini baru kat dia tak paling nak kemu dia. Tukang ni pula. Mak ni pula. Mak ni pula je ni kontrol suami. Dia nak suruh anak puan dia kontrol suami macam dia. Dia balas tu huru-hara rumah tangga kan. Dan dia buat
dia buat natu lelaki dia macam suami dia. Suami dia tak apalah, ikut je. Dia buat natu lelaki tu macam suami dia juga. Nak sanuk puan dia kawal, hura-hara rumah tangga. Kalulah berkelaikan. Nak buka mana pula? Sayangnya suami berkelaikan. Kenapa buka mana pula? Suami berkelaikan, suami berkemampuan, tapi saya pula isteri ni tidak berkelaikan. Sebab apa? Sebab saya iman tak kuat, sabarnya kurang, redanya kurang, sebab amalannya kurang, sebab suami tak beri ilmu agama secukupnya, suami tak memastikan isteri ni beramal dengan amal secukupnya. Jadi saya sekarang ni iman saya lemah. Kalau iman saya kuat, sebab apa? Sabar saya kuat, reda saya kuat, saya akan cari bini kau. Kena tau. Dan sekarang ni sebab apa iman awak tak kuat? Sebab awak suami tak ajar ilmu agama kepada saya. Awak suami sebagai tuan keluarga tak pastikan keluarga ni keluarga yang beramal dengan amal agama. Kalau isteri ni kuat iman, dia akan cari isteri pada suaminya dengan sendiri. Dia akan pergi meminang. Kena lelaki. Nak bini dua, bawa dalam agama kita dengan ilmu agama secukupnya, dengan amalan agama secukupnya, biar nampak akhirat aja. Tak nampak dah suami, nampak akhirat. Suami nak kahwin lain, isteri akan cari suami. Isteri akan cari isteri pada suami dia. Sebab apa? Redanya kuat, sabarnya kuat, syukurnya kuat, pandangannya akhirat, bukan pandangan dunia. Suami hanya dunia saja untuk jalan pada akhirat. Mana? Dah ustaz ni nak masuk alik mana sebenarnya? Tak ada masuk alik mana-mana. Ada masuk alik mana-mana. Cuma nak kena faham jaga agama tu. Dan sekali dengar tadi macam sedak lewat lelaki dah sign lalu dah. Lepas tu pak sepau jalan pula lekok ni pula. Sebab kelaikan tu penting dalam bab pelaksanaan. Kelaikan suami, kelaikan isteri itu penting. Kalau suami berkelaikan sekalipun, kalau isteri tidak berkelaikan, bermasalah rumah tangga. Yang akan timbul masalah anak-anak kena kira belakang lah tu. Yang kira pada diri kita sendiri. Itu bab kelaikan pelaksanaan. Nak seterusnya, hukum jangan kosek sama sekali. Hukum jangan kosek. Orang Islam kena terima segala ketetapan Allah Subhanahu, terima tanpa kira bicara, terima bulat-bulat. Ini hukum agama. Tak nak kosek-kosek dah. Bab poligami ke, bab pusaka ke contohnya. Bab pusaka. Ada satu lagu tu, ni serinya belaka dah ni. Jadi seolah-olahnya lelaki ni dia boleh cari sendiri. Lelaki ni campak dalam hutang pun boleh hidup sendiri. Perempuan ni yang lemah. Jadi seolah-olahnya beri lebih pada perempuan kan. Sebab lelaki boleh cari sendiri. Lelaki campur dalam hutang pun boleh hidup. Kenapa nak beri lebih pada suami? Lelaki boleh cari kan. Ni lirik lagu ni bahaya. Sebab apa? Allah yang menetapkan hukum. Walizakari misla unsayain. Lelaki dua bahagian ni Tuhan tak tahu ke lelaki perempuan ni setara mana? Tuhan tak tahu. Jadi dalam lagu ni seolah-olah nak kata lelaki berkemampuan cari sendiri, isteri perempuan yang lemah. Maknanya apa? Beri lebih pada perempuan lah. Kalau nak bisa merata pun tak adil. Sebab apa? Sebab perempuan lemah. Ni perempuan satu bahagian, lelaki yang kuat, lelaki yang boleh cari sendiri, dua pula bahagiannya. Ni hukum agama ni jangan duk kosek. Tapi kajian bab poligami sendiri pun, kebenaran syarat poligami, kemudian bab jagaan dia punya pelaksanaan, mana komplit agama kita. Agama kafir tak boleh berkahwin 2-3, tapi disipang. Dia orang kaya raya, orang berkemampuan, orang yang sentiasa duduk luar rumah, dia simpang perempuan. Hak mana hak terjamin perempuan? Jadi isteri ataupun jadi simpanan. Dia nak kahwin 2 tak boleh orang kafir. Tengok agama kita. Orang-orang yang besar-besar, raja-raja contohnya. Itu untuk mana Tuhan beri kelonggaran, bukan memerintah ni. Satu kelonggaran dalam agama kita. Lelaki boleh berkahwin lebih. Sebab apa? Sebab Tuhan yang menjadikan lelaki, Tuhan tahu. Ni satu percakapan yang bahaya.
Dia kata kalau lelaki boleh kahwin lebih, kita perempuan nak kahwin lebih juga. Dia kata gitu. Tak adil lah. Try. Perempuan boleh kahwin lebih. Lepas tu agak anak siapa? Jadi macam ni nak putihkan hukum. Lelaki tu kahwin lebih, perempuan nak lelaki lebih kau, dia kata. Ni apa? Tak percaya pada agama. Mana segi kajian hukum poligami ni hukum yang terbaik. Waktu kajian kita orang Islam tak perlu kajian. Yang terbaik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita. Kita tak perlu pada kajian. Tapi kajian ni boleh menyedarkan pada orang-orang yang tak percaya pada agama. Sama juga dengan pusaka. Kajian. Boleh, lelaki boleh 2 bahagian. Perempuan boleh 1 bahagian. Yang duk tikarlah masa mak ayah uzur, anak lelaki tak nitah. Anak perempuan hok duk sibuknya. Ingat baik, anak perempuan hok duk sibuk ni dapat kebenaran daripada suami dia lelaki. Yang anak lelaki ni hok jadi lepas tangan ni, kadang-kadang kerana hasutan perempuan di sebelah dia. Kan? Anak perempuan yang jaga mak ayah ni kalau tanpa keizinan suami boleh jaga ke tak? Keizinan lelaki tu. Yang anak lelaki awak perangai ni kenapa ni kadang-kadang ni kenapa? Kadang-kadang kerana perempuan yang di sebelah dia, isteri dia tu. Jadi kajian lelaki 2 bahagian, isteri 1 bahagian. Ini kajian umum untuk meyakinkan pada orang yang tidak yakin pada agama. Kita orang Islam yang beriman tak perlu pada kajian, kita yakin pada agama. Kajiannya orang lelaki boleh 2 bahagian, lama dah habis. Orang perempuan boleh 1 bahagian, luak pun tidak. Dia tidak ada tanggungjawab. Ini kajian umum. Dia gitu. Kemudian pula kalau suami boleh 2 bahagian, suami lelaki boleh bahagian, lelaki boleh 2 bahagian. Ini 2 bahagian pun kalau isteri dia pandai, bagi 2 pula dengan isteri rumah. Kan? Isteri rumah tu mak ayah dia mati, boleh bahagian dia, hak pusaka mak ayah dia. Suami boleh banyak 2 bahagian. Kalau dia pandai kecek, boleh ke dia habis dia pun tak tahu. Mana apa? Hak bahagian lakinya cepat habis. Hak bahagian puan tak habis sebab dia tak ada tanggungjawab. Mana apa? Gimari-mari itulah hak keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Tapi kita tak adalah, kita tak perlu pada kajian. Kita yakin kepada Allah, kita yakin pada agama Allah. Agama Allah inilah yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Kadang-kadang nampak tak jadi tu, tak jadi pelaksanaan tak betul, bukan agama tak betul. Pelaksanaan diri sendiri itu tak betul. Bukan agama tak betul. Agama komplit, sempurna, terbaik. Ini datang daripada Allah. Ini nak yakin pada agama. Hak kajian-kajian tu itu untuk menambahkan keyakinan dan nak menyedar pada orang tak yakin ni. Lelaki 2 bahagian, dia banyak tanggungjawab. Perempuan 1 bahagian, senyap je. Untuk beli hak dia je. Anak-anak dia pun bukan tanggungjawab dia, tanggungjawab suami dia. Ada. Boleh buat lagu lelaki orang kuat dalam hutan pun boleh hidup, perempuan lemah, kenapa bagi ni masalah bahaya. Jadi macam Allah Ta'ala yang menetapkan hukum ni tak tahu orang lelaki ni kuat, orang perempuan ni lemah. Tuan tak tahu kalau gitu. Itu kata bahaya tu. Agamalah yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Agama yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu agama, bahagian agama Islam, iman dan ihsan. Islam terima zahir, iman percaya hati akan agama, ihsan laksanakan perkara yang diperintah oleh Allah, meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah, itu pergi kepada ihsan. Jadi walaupun pembicaraannya takrif iman, tapi kita kena cerita lalulah Islam iman, walaupun pembicaraannya adalah Islam, tapi untuk memahami kok mana pun kena pergi lalulah kepada iman, kena pergi lalu kepada ihsan. Sebab kita tidak akan faham antara Islam, iman, ihsan. Walaupun tajuk kita ni berkaitan dengan takrif Islam sebenarnya. Cerita iman apa, cerita ihsan apa, sebab kita nak pergi faham lalu dah. Apa beza? Islam zahir, dan iman percaya hati. Dah kata laksana, ihsan. Biar begitu. Tapi iman ihsan kita akan bicara kemudian lah. Islamnya terima cara zahir, terima bulat-bulat perkara agama yang diketahui secara mudah, jangan engkar, jangan tolak, sembetullah pula jangan menghina akan perkara agama.
Rukun Islam 5 perkara. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.